Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulakan majlis kita dengan berkitab dan doa ya. Ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, terimalah dan berkatilah majlis ilmu kami ini pada hari ini, iaitu kelas hadis 40. Dalam usaha kami memahami hadis-hadis tersebut dan berazam untuk beramal dengannya sebagai tanda rasa kasih kami kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami mohon dari-Mu kebajikan yang segera dan yang akan datang, yang Kau ketahui dan kami tidak ketahui. Kami mohon dari-Mu syurga dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu dari neraka dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami mohon dari kebajikan apa yang dipohon oleh hamba-Mu, Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa yang Engkau tentukan ke atas kami, sesuatu perkara, maka jadikanlah kesudahannya petunjuk. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghisu min azabika nastajiru la takilna ila nafsina tarfata ainin waslih sya'nina kullahu bima aslahta bihi salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini insya-Allah kita akan mulakan pertama kitab kita ni. Kitab kecil kita ni, kitab comel kita ni. Ya. Hadis 40 Imam Nawawi yang mengandungi 42 hadis. Ya. Jadi hari ini kita mula dengan hadis pertama, hadis 1, iaitu pahala amal bergantung pada niat. Kalau kita perasan, apapun dalam soal ibadat, semuanya ada niat kan? Maknanya amalan syariat Islam semuanya ada niat.
Dan niat tu memanglah dalam hati, tapi kita diajar untuk melahkarkan niat itu melalui perkataan. Sebab itulah timbulnya usalli, nawaitu. Itu adalah lakaran daripada apa gambaran apa yang ada dalam hati kita, iaitu niat kita melaksanakan ataupun menunaikan ibadat tersebut. Itu tajuknya ya. Kalau kita tengok muka surat 7, muka surat dia ni macam gelap sikit kan. Itu style dia lah ya. Hadis 1, pahala amal bergantung pada niat. Sebenarnya sangat digalakkan. Sangat digalakkan kita sebagai umat Muhammad menghafal hadis-hadis baginda. Kan? Kalau tak dapat banyak sikit pun sangat kita bersyukur. Kan? Macam hadis ini nampak boleh tahan juga yang 4 baris kan. Tapi tulisan tu besar Kalau kita boleh hafal satu ayat sangat bagus. Ya. Dalam kitab kecil ni dia tak macam kitab-kitab biasa yang lain. Kitab-kitab biasa yang lain macam tu kan, daripada Amirul Mukminin Abu Hafsah tu kan, tu semua dalam bahasa Arab kan. Sampailah mendengar Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, tu ayat dalam bahasa Arabnya. Lepas tu ujung dia adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim kan. Bukhari ni hadis innamal a'malu binniyat ni hadis nombor 1 dia. Tapi Muslim hadis 1907 dia. Saya ingat dulu masa kita baca kitab fiqh manhaji tu kan. Masa tu di kedai Datin. Datin Zaikah kata, tu apa nombor-nombor banyak dan tu Ustazah kata dia. Lepas tu saya terfikir, tak iya kan. Lepas tu saya teringatlah sebenarnya itu nombor hadis, bilangan hadis dalam sahih dia orang. Sebab Bukhari ni kitab dia sahih Bukhari. Muslim ni kitab dia sahih Muslim. Tapi yang lain-lain tu dia tak sebut sahih macam tu sebab hadis dia macam bercampur kot. Ada yang hasan, ada yang macam tu kan. Selain daripada sahih. Tapi apa namanya Bukhari dan Muslim ni yang dimasukkan dalam kitab dia tu semua hadis sahih. Sebab tu dia namakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari ni banding dengan Sahih Muslim banyak lagi koleksi Muslim ya. Sebab Muslim ni umur dia lebih panjang lah banding dengan Bukhari, dan Bukhari ni pun tok guru dia rupanya ya. Dan imam-imam lain macam Tirmizi, dia tak sebut sahih Tirmizi. Tirmizi banyak hasilkan hadis hasan ya. Kalau kita tengok contoh-contoh kita tengok tu periwayat dia Tirmizi, besar kemungkinan hadis itu adalah hadis hasan. Kitab dia sebut sunan. Sunan tu dulu kan kita ada sebut tentang istilah-istilah yang digunakan dalam bab hadis ini. Sunan tu maknanya himpunan, koleksi hadis-hadis. Jadi Sunan Tirmizi, lepas tu sunan yang lain-lain tu semua sunan-sunan lah. Tapi berbeza dengan dua orang ni, Bukhari Muslim, dia sahih, maknanya garanti sahih yang dihimpunkan. Banyak sangat, ya, beribu-ribu. Okey, kita pergi sekarang ini kepada teks hadis ni. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, daripada Amirul Mukminin Abu Hafsah. Kenapa Abu Hafsah? Hafsah tu anak dia. Anaknya. Hafsah tu anak dia, dan anak dia inilah yang berkahwin dengan Nabi. Kan? Anak Abu Bakar, Aisyah kahwin dengan Nabi. Anak Umar, Hafsah lah kahwin dengan Nabi. Kan? Tapi Osman tu bukan anak Osman Nabi kahwin, tapi anak Nabi Osman kahwin ni. Kan?
Osman dapat 2 anak Nabi. Seorang meninggal, dia kahwin lagi seorang lagi. Sebab tu Osman ni Zunnurain, 2 cahaya. Nur tu cahaya kan, Nurain tu 2 cahaya. Maknanya 2 cahaya mata Nabi menjadi isteri kepada Sayyidina Osman. Tapi dia orang tak bermadu bila seorang dah meninggal baru yang kahwin lagi satu. Ganti tikar lah bahasa Melayu kita kan. Lepas tu Sayyidina Ali pun menantu Nabi. Jadi 4 sahabat tu, 2 mertua, 2 menantu. Kan? Macam itulah. Jadi dalam kitab-kitab lain yang saya tengok, dia tak sebut Abu Hafsah tau. Tetapi dia sebut Abu Hafs, H-A-F-S. Ulama memaksudkan ialah singa, bapa singa. Tapi bukanlah Hafsah tu singa ya. Apa nama ni? Memang gelaran Sayyidina Umar ni Singa Allah. Singa Islam. Macam mana ni? Singa Allah. Singa Allah. Singa Islam lah. Singa Allah ya. Sebab orang memang takut kat dia. Macam singa lah dia tu. Macam itulah. Okey. Jadi Abu Hafsah ni Sayyidina Umar lah. Sebab tu lepas koma tu Umar bin Al-Khattab. Abu Hafsah iaitu Umar bin Al-Khattab. Ya. Radhiyallahu anhu. Berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sayyidina Umar sendiri dengar Rasulullah bersabda. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita dapat hafal satu ayat ni, dah sangat bersyukur dah. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita hafalkan, bila kita dengar, tahu dah. Ini maknanya sesungguhnya diterima amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Saya suka apa nama ni kitab ni sebab Ustaz Zahazan ni nama dia. Zahazan ni dia memang penulis selain daripada kitab ni dia juga penulis banyak buku dia ya. Jadi bahasa yang digunakan bahasa Melayu tinggi. Maknanya kita tak terfikir-fikir lagi apa benda lah ni maksud ni kan. Kan macam kita baca kitab yang terjemahan. Macam kitab fiqh dulu tu kan ada jenis-jenis. Jadi kita terpaksa fikirlah macam mana ayat dalam bahasa Melayu baku ataupun bahasa Melayu tinggi lah ya. Sebab susunan ayat tersebut tak dapat nak dipertikai. Okey. Innamal a'malu binniyat. Dia terjemahkan di situ sesungguhnya. Innama tu memang sesungguhnya. Al-amal tu amal-amalan ya, binniyat dengan niat. Tapi dia terjemah kat sini sesungguhnya diterima amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Jadi bila kita baca terjemahan Ustaz Syahazan ni, jadi sangat jelas lah, tak ada apa nak tak ada apa yang tak faham, yang tak menyebabkan kita tak boleh faham lah kan. Lepas tu wa innama, sekali lagi innama kan, wow tu dan ya. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli, bagi setiap orang. Li tu lam tu li tu lam tu bagi makna dia. Wow tadi dan kan. Lam tu bagi. Tu bahasa Arab tu dia satu-satu huruf pun dah memberi bermakna satu perkataan ya. Li kulli imri'in, bagi setiap orang. Imri'in tu orang ya. Manawa, akan mendapat apa yang diniatkannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Jadi apa yang diniatnya dia akan dapatlah insya-Allah ya. Boleh tak ingat innamal a'malu binniyat ni? Boleh. Innamal a'malu binniyat. Kalau dapat sambung lagi satu ayat tu alhamdulillah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Okey. Likulli imri'in ma nawa. Insya-Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Maka sesiapa yang berhijrah, faman kanat hijratuhu. Hijratu tu hijrah ya. Siapa yang berhijrah ila Allah, kerana Allah. Ila tu kalau bahasa terjemahan kepada. Tapi di sini dia sebut kerana Allah ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Kalau dia berniat hijrah itu kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasul. Maknanya dapat pahala hijrah. Ya? Memanglah Nabi dulu berhijrah bersama dengan sahabat-sahabat kan. Sahabat-sahabat ikut sama-sama berhijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Waman kanat hijratuhu lidunya. Waman, dan sesiapa yang berhijrah ataupun yang hijrahnya menuju dunia untuk mendapat apa-apa faedah berkaitan dengan keduniaan lah ya. Yusibuha, dia akan dapat dunia yang dia cari, yang dia hijrah tu. Misalnya nak hijrah Madinah nak buat apa? Nak berniaga. So insya-Allah berhasil lah dia menjadi peniaga. Sebab itu niat dia ya. Lepas tu satu lagi, awim ra'atin. Imra'ah ni maknanya perempuan. Awim ra'atin, atau perempuan yang kihuha, dia nak kahwin dengan perempuan tu, dia berhijrah kerana perempuan tu, dia nak kahwin dengan perempuan tu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Maka hijrahnya ialah dia akan mendapat apa yang diniatkannya. Itu terjemahan inilah dalam kitab ni yang lebih mudah kita faham ya. Cerita dia ada satu orang kan. Ada satu orang ada di muka surat 4 tu. Ada dalam kotak. Hadis ini dikatakan turun. Sebenarnya hadis dia sebut wurud ya. Wurud ni timbul ataupun muncul ya. Turun ni biasanya ayat Quran. Yang ni kita boleh guna wurud, W-U-R-U-D. Wurud. Wurud, W-U-R-U-D, wurud. Jadi sebab wurud hadis ini, seorang lelaki yang mengikut Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana ingin mengahwini seorang perempuan. Perempuan tu nak pindah kan, nak berhijrah. Bernama Ummu Qais. Ummu Qais ni nak pindah. Dia berhijrah bukan untuk mendapatkan pahala hijrah. Oleh sebab itu dia digelarkan Muhajir Ummu Qais. Muhajir ni orang yang berhijrah ya. Muhajir. Hijrah pindah, muhajir orang yang berpindah. Berhijrah. Sebenarnya Ummu Qais ni cerdik lah. Jadi tapi itulah menyebabkan siapa nama tadi, muhajir tu tak dapat pahala hijrah. Dia dapat kahwin dengan Ummu Qais. Ummu Qais dia kata kalau nak kahwin dengan dia, jom pergi pindah Madinah kan. Jadi muhajir ni yalah dan parilah kali macam itulah cakap bismillah kan. Bila sampai di Madinah maka berkahwinlah dia. Happy lah. Berkahwinlah. Apa nama ni? Itu sebab wurud ya. Sebab timbulnya hadis itu. Sebab hadis ni, hadis yang kita akan baca ni tak semuanya dinyatakan sebab wurud ya. Sebab banyak hadis tu macam orang bertanya, ya Rasulullah aku begini macam mana tu, jadi Nabi jawab kan. Nabi jawab tu hadis lah kan. Kalau Rasulullah jawab soalan orang tu tadi. Jadi sebab wurud yang ini special sebab ya tak terduga lah kan. Ada pula seorang perempuan bijak ni, kalau kau nak kahwin dengan aku, jom pindah sekali. Ikut kawan tu. Siapa nama dia? Muhajir. Bukan nama dia Muhajir, tapi gelaran dia.
Muhajir tu maknanya orang yang Pindah. Muhajir. Jadi kita tengok balik terjemahan tu penuhnya ya. Wukais tu. Sesungguhnya diterima amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah menuju dunia yang akan diperolehnya atau menuju wanita yang hendak dinikahinya, dia akan mendapat apa yang diniatkannya. Jadi kita elok juga tu sebab senang ingat ya. Riwayat Bukhari ni hadis dia yang pertama. dalam dia punya Sahih Bukhari tu memang ini hadis pertama Bukhari. Tapi Muslim dah 1907 ya. Huraian dan intisari hadis. Dalam hadis ini disebutkan kalimah. Ini satu lagi yang saya nak ajak kawan tenang. Sebenarnya bukan kalimah ya. Cuma mungkin dalam struktur bahasa Arab disebut kalimah. Tapi dalam kita bahasa Melayu, kita tak kata ini kalimah tetapi ayat. Betul tak? Dalam hadis ini disebutkan kalimah diterima amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Keseluruhan tu dari terima amal perbuatan itu bergantung pada niatnya tu, itu ayat kan? Betul tak? Tapi mungkin dia tak mau keliru dengan sebut kalimah tu takut orang fikir oh ni ayat Quran kot. Kan? Kita kata ayat. Tapi sepotong. Tapi bila sebut kalimah kat mana-mana kita jumpa nanti, itu maksudnya ayat yang dipetik dari hadis tersebutnya. Okey. Dalam hadis ini disebutkan kalimah diterima amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Yang dimaksudkan dengan amal di sini ialah semua jenis amal yang dibenarkan syariat. Maknanya macam tadi dah sebut ya, sebab amal dalam syariat ni ada wajib, ada sunat, ada harus kan? Semua tu kena ada niat. Dan niat tu semua ujung dia lillahi ta'ala. Betul tak? Macam puasa hari ni. Niat malam tadi tu sebelum subuh tadi tu kena ujung dia lillahi ta'ala. Sebab lillahi ta'ala tu kerana Allah Ta'ala. Bila kerana Allah Ta'ala tu tak adalah kerana lain-lain. Misalnya aku makan ni kerana si Anu tu suruh. Tak payah pahala tu dah. Sebab tak lillahi ta'ala. Kan? Dia semua kena ada lillahi ta'ala lah. Dan makan ni pun kalau kita perasan ya, makan ni hukum dia ada wajib, ada sunat, ada harus. Ada lagi apa? Makruh. Satu lagi haram. Kan? 5 ni selalu biasanya tidak apa pun dia memang ada 5. Makan pun ada haram. Tentulah kan yang haram-haram tu haram lah. Tapi ada yang wajib. Apa makan wajib? Berbuka puasa. Ya tak? Puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari waktu maghrib. Kalau kita tak buka, aku nak puasa 24 jam lah lagi banyak pahala dapat kot. Tak boleh. Mesti buka time buka. Kan? Cuma sunat berbuka dengan apa? Itu sunat lah pula. Banyaknya kita dapat pahala time kita berbuka tu. Ya. Dan macam juga orang tu dia terpaksa makan. Kalau tak makan mati. Itulah, itu pada pandangan doktor lah kan. Jadi masa tu dia wajib lah makan. Kenapa wajib? Sebab memelihara nyawa. Nyawa bukan hak kita. Nyawa hak Allah. Kalau kita tak makan, kata doktor, logiknya memang nyawa dia akan habis kan. Ikut logik, ikut dapatan doktor lah.
Lepas tu biarlah mati tu jangan, maknanya dah jadi kes bunuh diri lepas tu sebab dia reda untuk mati padahal dia boleh makan. Kan? Itu yang wajib, okey? Yang sunat yang sunat sebenarnya hukum makan tu apa? Hukum harusnya hukum makan tu harus, tapi ada kalanya sunat. Macam mana sunat? Pergi ziarah rumah kawan. Dia hidang makanan, tapi kita masa tu tak puasa lah. Apa hukum kita makan masa tu kat rumah kawan tu? Sunat. Meraihkan. Meraihkan. Tapi kalau kenduri kena makan. Kan? Ya. Hadir kenduri tu wajib. Sebab tu kalau orang jemput kita kenduri, kita tak dapat pergi, kita kena beritahu kita tak dapat hadir. Sebab menghadiri jemputan kenduri itu wajib. Jadi apa namanya Makan. sunat ni, makan sunat apa lagi? Makanan sunat tu macam berkurma. Itu makanan sunnah. Makanan Sunnah. Sunat ni hukum dia sunat. Kan wajib ni buat dapat pahala, tinggalkan dapat dosa. Kan? Sunat ni buat dapat pahala, tinggalkan tak ada apa-apa. Kan? Yang harus ni apa nama dia? Buat. Dapat pahala pun tak dapat pahala pun tak. Tapi kalau kita niat kerana Allah, dapat pahala. Ya. Kan makan tu harus. Yang harus ni kalau kita niat, kita dapat pahala. Sebab kita makan tu kerana Allah. Tapi ada makanan makruh. Apa jenis makanan yang makruh? Potai. Ulat yang berbau. Ulam-ulam yang berbau. Potai. Lepas tu bawang mentah. Joreng. Jenis ulam lah. Wadih. Kan? Jadi yang berbau ni, ulam-ulam yang bau ni sebenarnya makruh. Bila kita dapat pahala? Kalau yang makruh. Benda tu ada atas meja hidang. Woi, potai tu dah siap berkupih kulit Kan? Nak ambil tak jadilah makruh. Masa tak jadi ambil tu teringat makruh tu dapat pahala. Kan? Sebab kita mengelak yang makruh dari kita melakukannya. Okey? Tapi yang makruh ni boleh juga jadi harus, ya, ataupun sunat. Misalnya kan petai tu ada yang berpendapat boleh jadi ubat. Tahu tak? Petai, makan petai ni kita dia boleh turunkan kencing manis dia. Yalah bau itu macam tu kan. Ada yang berpendapat macam tu. Jadi kalau dia makan petai tu, ya Allah aku makan petai ni mudah-mudahan jadi asbab sembuh kencing manis aku kerana-Mu ya Allah. Lillahi ta'ala tu lah. Niat ni tak mesti dilafazkan dan juga tak mesti bahasa Arab kan. Tapi yang fardu yang apa tu memang ada dah niat kan kalau kita nak lafazkan. Ibu bagi link kat adik. Galaxy Tab A ni Azizah ngah. Keluar dah ramai. Leha pun ada. Tadi ada nampak Datuk Kasum. Mana tadi? Okey. Seterusnya. Tapi ada juga benda yang haram. Dia menjadi harus ataupun menjadi halal. Ada ketikanya kan makanan ni, cerita makan lagi ada sikit. Misalnya kan masuk hutan. Masuk hutan dah berapa hari tak makan, sekali jumpa lah bewak. Bewak. Lapar betul lah, tak makan mati dah ni. So entah kat mana nak semolih bewak. Ada lah kan. Semolih lah bewak tu panggang lah ada. Pemanggang apa? Mancih dia ada ataupun lighter dia ada kan. Panggang lah apa nama ni bewak ni makan.
Masa tu untuk menyelamatkan nyawa dia jadi halal jadi halal. Yang haram tu jadi halal. Jadi keadaan itu berubah-ubah tengok situasi. Tapi sebenarnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, kan? Tu cerita makan ya udah tadi tu. Jadi perbuatan itu bergantung pada niat. Yang dimaksudkan dengan amal di sini ialah semua jenis amal yang dibenarkan syariat. Maksudnya segala jenis amal yang dibenarkan syariat dilakukan tanpa niat menjadi tidak bernilai apa-apa menurut agama. Misalnya wudu, mandi wajib, tayamum, solat, zakat, puasa, haji, iktikaf dan ibadah-ibadah lain. Macam mandi ni kan? Mandi biasa-biasa tu apa hukum tu? Harus. Harus. Tapi kalau kita berniat, kita dapat pahala. Sunat. Niat mandi biasa. Saja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Ujungnya ada kerana Allah Ta'ala. Dapatlah pahala. Senang nak dapat pahala kan? Tapi yang penting niat. Maknanya benda yang sunat, yang harus boleh jadi amal yang berpahala. Okey. Mandi ada wajib, ada biasa-biasa. Tu haruslah kan, yang biasa-biasa tu harus. Puasa pun ada wajib, ada puasa sunat kan. Solat pun ada solat wajib, solat sunat. Tapi tayamum ni tengok keadaan lah. Macam orang coronavirus ni semua tayamum kan? Ya. Mereka semua tayamum, tak ada mandi. Amal yang tidak memerlukan niat. Ni saya tengok kat kitab-kitab lain pun semua ada ni amal yang tidak memerlukan niat ni, iaitu meninggalkan perbuatan yang haram. Misalkan pergi ke restoran, lepas tu restoran tu ada jual arak kan, lepas tu didang elak kali kerja kita kan, ditolak gelas sahaja aku meninggalkan benda haram ni lillah ta'ala, tak payah. Sebab apa? Dia memang dah haram. Ayah niat. Tu contoh lah, golak apa. Okey. Lepas tu mengembalikan barang pinjaman. Tak adalah. Hari tu minjam basikal tu. Sahaja aku memulangkan basikal yang aku pinjam kerana Allah. Tak payah. Sebab membersihkan diri daripada najis kerana perbuatan ini termasuk perbuatan menghilangkan barang yang tak baik. Yang kita tu doa kan, istinja. Tapi istinja tu nawaitu kan? Nawaitu istinja kan? Saja aku beristinja. Dia kata tak perlu niat, tapi kalau kita niat dapat pahala lah, ya tak? Ada lillahi ta'ala itu nama istinja. Lepas tu menyampaikan pemberian atau hadiah orang. Ni dah si Anu tu hadiah kat kau. Wah. Lillahi ta'ala. Saja aku beri hadiah ni, dia mewakili kawan aku menyampaikan hadiah ni. Kok macam tu lah pengetua kan, menyampaikan hadiah kan. Tu banyak. Mobil dia berderet nunggu gila-gila kan. Ikut apa? Ikut arahan juru acara kan. Okey. Yang sebelah tu pula ya. Ada gambar tangan tu. Gambar apa tu? Apa tangan tu buat tu? Itu niat juga maka dapat pahala. Wuduk tak? Wuduk. Air kan dalam tangan tu. Jika berniat juga
Jika berniat juga yang tak payah tadilah, maka dapat pahala dan menghampirkan diri kepada Allah. Menghampirkan diri kepada Allah tu kita biasa dengar kan takarrub. Takarrub ilallah. Takarrub. Karib tu kan dekat. Sahabat karib saya kan. Jadi sahabat karib tu hampir yang paling dekat ya. Takarrub tu menghampirkanlah, takarrub ilallah, menghampirkan diri kepada Allah. Okey. Bagaimanapun ada segolongan ulama berpendapat bahawa wuduk dan mandi tetap sah sekalipun tanpa niat. Oh. Ini kerana para ulama berbeza pendapat tentang maksud kalimah tersebut, ayat tersebut kan. Wuduk dan mandi tetap sah sekalipun tanpa niat. Maksud di sini dia mandi wajib kan. Tapi kalau kita ni dah koring dah haid tu kan, kita mandi ni memang nak mandi wajib dah. Dalam hati tu dah ada kan. Ada niat dah. Jadi kalau mandi nama tu wusla tu tak sebutlah lupa. Tapi padahal dah niat tu. Ambil towel, ambil apa, sabun apa benda, nak shampoo rambut ke apa benda ke kan. Itu memang dah dalam hati tu dah ada niat tu. Okey. Dan kalau dilafazkan tu maknanya lebih jelas lah. Perbuatan tu sebenarnya memang mandi wajib. Saya teringat masa saya duduk hostel dulu lah. Ada seorang kawan-kawan dia ni jenis hanyut tau. Hanyut tu macam pejak jalan pun macam tak berapa jejak lah. Hanyut je. Macam Hayal je lah. Hayal. dia ni mandi wajib mandi wajib haid ya. Dah keluar dah dari bilik air, dah lap-lap dah rambut ni, dah bersih dah pakai baju ni. Lepas tu dia nak sembahyang, dia dah wuduk dah. Dia nak sembahyang. Lah, aku mandi wajib tak berniat. Berlari dia pergi bilik air semula. Dah mati betul lah tu kan. Dah mati tak belajar lagi macam tu. Dah mati betul. Boleh dia mandi dia semula. Double lah tuala yang dah basah tu. Double lah basah tuala tu. Jadi boleh orang yang hanyut yang macam khayal gitu kan. Jauh dah sampai. Kalau memang dalam hati tu memang dah berajat kan, dah niat dah tu ya. Ini kerana para ulama berbeza pendapat tentang maksud kalimah tersebut. Sebahagian memahami niat itu sebagai syarat, iaitu amal itu sah hanya apabila disertai niat. Niat tu menjadi syarat. Ini Imam Syafi'i ni. Kan kalau tak niat tak sah. Mandi tu kalau mandi wajib tu kalau tak niat tak sah. Sebab Syafi'i ni dia memang halus lah. Memang beralih lah. Halus tu arti beralih. Memang sangat teliti. Bab-bab niat ni kalau Syafi'i ni memang nombor satu lah ya. Tapi yang lain tu lah, mazhab-mazhab lain tu lah, Hanafi ke, Hambali ke, macam tu ya. Tapi Syafi'i memang jadi syarat sah. Macam syarat sah wuduk kena niat. Jadi niat tu nombor satu. Kalau tak niat tak sah wuduk tu. Tu Syafi'i. Okay. Maksudnya amal itu menjadi sempurna apabila disertai niat. Jadi yang selisih pendapat tu ikut mazhab masing-masing lah kan. Okay. Itu yang pertama, huraian yang pertama. Potongan ayat yang pertama. Potongan hadis lah, kita tak asal kata potongan ayat lah sebab terasa bila sebut potongan ayat tu macam ayat Quran ya kan. Kita kata potongan hadis ya, kalimah tu potongan hadis lah, macam tu lebih jelas. Okay. Kalimah ataupun potongan hadis kedua. Sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Menurut Al-Khattabi. Al-Khattabi ni orang hadis jugalah ni. Tapi tak glamour macam Bukhari Muslim lah kan. Menunjukkan pengertian yang berbeza daripada sebelumnya. Iaitu menegaskan bahawa sah atau tidaknya amal itu bergantung pada niatnya. Sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya.
menurut Al-Khattabi menunjukkan pengertian yang berbeza daripada sebelumnya, iaitu menegaskan bahawa sah atau tidaknya amal itu bergantung pada niatnya. Ini lagi anulah ya, lagi keraslah berpahaman bahawa niat tu memang mesti. Kan, kalau tak ada niat memang tak sah ataupun tak jadi. Okey. Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Oh, ni Famous lah nama ni. ni Biasa dengar lah. sensitif ni. Syekh Muhyiddin An-Nawawi juga menerangkan bahawa niat itu menjadi syarat sah sesuatu amal. Okey. Lepas tu sekiranya seorang mengqada salatnya, ni contohlah kan, dia bawa logiknya lah. Sekiranya seseorang mengqada salatnya yang telah luput, dinilai tidak sah tanpa niat qada. Sekiranya seseorang mengqada salatnya yang telah luput, dinilai tidak sah tanpa niat qada. Misalnya subuh tadi, lah dah togak tadi subuh gajah, dah habis dah time subuh kan. Jadi dia semayang qada, kalau tak sebut qada itu, jadi tak ada nilai lah. Tidak sah. Itu yang membezakan ya. Amalan yang ada yang ada pahala dan tak ada pahala, macam itulah senang cakap kan. Yang ada niat tak ada niat ya. Kalau tak niat qada, ni semayang apa tadi ni? Kalau dia niat tunai, adaan tu kan tunai makna dia. Qadaan tu makna dia qada kan. Kalau dia tak ada kalau dia sebut juga adaan, padahal ni dah ke 10 dah ni. Orang sembahyang duha kan, dia sembahyang subuh je lagi. Jadi kalau dia niat adaan juga, maka tak salah, tak ada nilai lah sembahyang qada dia tu ya. Dia mesti sebut qada dia. Sama juga macam puasa. Kena sebut kan? Dia juga harus berniat jenis solat sama ada solat zuhur. Salatnya tu pun kena sebut juga. Asar atau lain-lain. Sekiranya kalimah potongan hadis kedua di atas menetapkan pengertian seperti yang pertama, nescaya dibenarkan mencukupkan niat tanpa mengkhususkan perbuatannya. Atau asal sudah berniat solat saja. Misalnya, saja aku semayang kerana Allah. Zuhur, puasa, aku tak disebut. Jadi yang kedua ni menunjukkan ulama yang berpendapat niat tu memang perlulah, sangat perlu ya. Okey. Yang pertama sudah, yang kedua sudah. Yang ketiga pula. Berhubung kalimah sesiapa berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Jadi kalimah tu potongan hadis ya. Berhubung potongan hadis sesiapa berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ahli bahasa Arab menetapkan bahawa kalimah syarat dan jawab. Syarat dan jawab ni kalau dalam bahasa Melayu saya tak tahu lah. Kalau tak makan lapar. Jadi tak makan tu syarat untuk jawabnya lapar kan. Tu ayat apa? Syarat dan jawab kan. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Yang dia sebut di sini ni, apa namanya? Syarat dan jawab tu serupa ayat ni. Tapi tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Macamlah juga di sini dia terangkan subjek dan predikat ya. Subjek ni mubtada' disebutkan, ada tulis tu mubtada'. Mubtada' tu subjek lah tu. Khabar tu predikat ya. Ada subjek, ada predikat. Ada mubtada', ada khabar. Tapi dalam potongan hadis tadi ni, sesiapa berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Mubtada' dengan khabar tu serupa. Ataupun subjek dan predikat tu sama. Kan ayat dia. Jadi sepatutnya biar berbeza. Itu kalau ayat kita lah. Ini ayat Nabi kan. Kita tak petikai dah, ikut je lah. Kan? Sedangkan dalam kalimah di atas ternyata kedua-duanya sama. Tak jadi masalah sebenarnya.
Dia kalau dalam bahasa Melayu kita sebut maka kan. Maka tu jawablah. Betul tak? Tak makan, lapar. Jika tidak makan, maka lapar. Jadi maka tu kan. Maka tu jawablah tu. Itu tak ada masalah lah sebenarnya. Tak salah risau dah. Oleh sebab itu, potongan hadis syaratnya bermakna niat atau maksud baik secara bahasa maupun syariat. Dari segi bahasa pun sama, dari segi syariat pun sama. Tak jadi masalah. Maksudnya sesiapa berhijrah dengan niat kerana Allah dan Rasulnya, maka, kan ada maka tu, maka akan dapat pahala daripada hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu. Kan? Maknanya dapat pahala hijrah lah. Kalau hijrahnya pasal nak kahwin dengan perempuan tu, dia dapatlah kahwin dengan perempuan tu. Pahala hijrah dia tak dapat lah. Macam tu. Dia hijrah tu pasal apa? Pasal nak berniaga. Dia dapatlah berniaga tu. Pahala untuk berniaga lah. Yang kahwin tu pahala untuk kahwin lah. Pahala hijrah dia tak dapat. Tapi kalau dia niat dua-dua, boleh tak dapat dua-dua pahala? Aku berhijrah kerana Rasulullah dan aku nak kahwin dengan Ummu Qais, itu kan. Dia dapat ada dua tapi dia niat satu je nak kahwin. Kan? Yang keempat, perbuatan yang di luar lingkungan ibadah, iaitu perbuatan yang menjadi tabiat hidup manusia. Makan, minum, tidur. Yang jadi tabiat hidup manusia seperti makan, minum, tidur dan sebagainya, turut mendapat pahala jika diniatkan untuk memelihara keselamatan dan kesihatan tubuh badan supaya dapat beribadah. Ya Allah, aku minum ni nak sihat kerana-Mu ya Allah. Sebab lillahi ta'ala tu kerana-Mu ya Allah kan. Ya Allah, aku makan ni, Kau kurniakanlah aku sihat lillahi ta'ala. Kau kerana-Mu ya Allah tu kan dah macam tak berapa, macam dah tak berapa match ayat tu kan. Kata lillahi ta'ala je lah, lebih senang ya. Makan dapat pahala kalau niat, minum dapat pahala kalau niat, tidur pun dapat pahala ya. Sebab kita nak sihat mesti tidur. Tak tidur macam mana 24 jam jaga, sambung lagi 24 jam sambung. Macam mana kan? Ada ke orang macam tu? Dalam 1 juta adalah seorang kot. Ada juga kita baca kan cerita-cerita macam tu. Dia memang tak tidur. Yang kelima, Ali bin Al-Husain. Ini bukannya Husain bin Ali, cucu Sayyidina Ali. Dia orang ni selalu macam tu kan. Saya tengok Datin Nani pun dah mula buat macam tu dah. Nama ayah Datuk Muhammad tu jadi nama cucu kan. Dia macam ni lah ni. Sambung-sambung. Macam mana? Ali bin Husain bin Ali. Ali yang kedua tu Saidina Ali. Saidina Ali ni anak Husain. Anak Husain ni Ali juga. Ali Junior lah tu. Kan? Ali bin Al-Husain iaitu cucu Saidina Ali, cicit ayah cicit Nabi lah kan. Sebab Husain ni kan cucu Nabi. Membahagikan amal kepada 3. Dia kata ibadah hamba. Ibadah hamba ni ibadah orang yang takut kepada Allah. Kau ni semayang pasal dia takut ke Allah. Dia masuk neraka kalau tak semayang. Jadi dia rasa takut macam tu je. Itu ibadat hamba tu. Yang kedua ibadah saudagar. Pasal apa saudagar? Dia ni cari untung juga. Kan? Ibadah orang yang hendak mendapatkan syurga dan pahala. Syurga dan pahala tu untung dah tu. Sebab itulah inilah cicit Nabi inilah bagi tahu macam tu. Kalau dia nak pahala, nak syurga, tu ibadah saudagar tu. Selain pada menunaikan kewajipan Allah, dia nak pahala dan juga nak syurga. Yang ketiga ibadah merdeka. Ibadah yang sebenar. Kerana menunaikan tanggungjawab dan rasa syukur dan berasa malu pada Allah.
Ya Allah, malunya lah padamu ya Allah. Semayang tak khusyuk. Macam mana ni? Malu lah kan? Macam mana lah nak khusyuk semayang ni? Kan? Jadi selain daripada menunaikan tanggungjawab, rasa syukur, rasa malu pada Allah. Itulah ibadah yang sebenar, ibadah merdeka. Semayang tak berdoa. Bila tak berdoa, sombong kan? Ya. Orang yang tak mau berdoa tu orang sombong. Dia dah dapat semua ke, dia boleh dah buat apa benda ke, tak payah li doa ke Tuhan dah. Sebenarnya doa tu kan ibadah. Dan doa tu makhul ibadah. Doa itu otak kepada ibadat. Penting sangat berdoa. Tapi ada orang yang memang jenis semayang capek-capek keluar. Di masjid haram pun dia macam tu. Kan? Sebab dia kata imam tak ada doa pun. Imam tu lepas hari salam tu jalan je kan. Dia tak mahu orang kumun dia kan. Sebab nak bersalam. Dia terus je, dia ada laluan dia kan. Line clear untuk imam masjid haram. Apa nama ni? Ada mazhab itu kan? Mazhab Wahabi lah. Dia tak payah berdoa. Tapi kalau ikut mazhab kita Syafi'i ni, berdoa tu siapa yang tak nak berdoa tu orang sombong. Dia garanti dah semua dia dapat, semua dia tahu, semua dia boleh masuk syurga pun dah garanti kat kan. Jadi yang macam tu sombong lah, tak nak berdoa. Okay. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Yalah, yang ketiga dari nombor 5 kan. Keenam. Kita hendaklah ikhlas dalam amal ibadah dan setiap pekerjaan agar mendapat kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan mendapat pahala di akhirat. Kalau niat saja tapi tidak disertai dengan rasa ikhlas, makna pahala kok ada pun tak pono sebab tak ikhlas. Sebenarnya amalan yang diterima Allah adalah amalan yang ikhlas. Tu masuk yang tu semayang macam saya sebut tadi kan. Semayang kalau tak khusyuk, kira tak ikhlas. Macam mana tu? Sebab hati tak penuh. Kan? Hati tak penuh tu yang sebab tak khusyuk. Bila tak khusyuk, macam mana nak dapat pahala? Memang takutlah kan? Doa lah kan? Mudah-mudahan kita jadi hamba-Nya yang khusyuk setiap kali bersalat. Ikhlas tu penentu kepada selain daripada niat lillahi ta'ala tu, ikhlas tu mesti hadir sama. Kalau ikhlas tak hadir, maknanya kalau ada pahala pun tak penuh macam tu ya. Sebab niat tu dalam hati kan. Niat dalam hati, dan kalau kita refer tubuh badan kita ni, anggota yang paling mulia sekali hati. Ya tak? Anggota yang paling mulia sekali hati. Sebab ada hadis Nabi. Qala Rasulullah SAW. Dalam ni tak jumpa lagi lah ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatun. Iza saluhat saluhal jasadu kullu. Iza fasadal jasadi kullu. Ala wahyal qalbu. Qalbu ni qaf. Selemah-lemah. Ada titik ya. Kalau kalbu, kaf. Anjing kerti
Kalbu, hati. Ya. Jadi Kalbu. makna hadis yang saya baca tadi tu, Kalbu. ketahuilah dalam diri manusia ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah jasadnya. Dan apabila rosak daging tu, maka rosaklah jasadnya. Ketahuilah ia adalah hati. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Sebab tu kita dari segi fizikal ada liver detox kan. Detox hati pasal banyak lemak kan. Tapi nak detox hati dari segi maknawi, kena detox yang lain-lain tu lah. Zikrul. Maksudnya benda-benda yang tak patut kita buat, tak payahlah buat. Dah tak patut buat, tak payahlah buat. Yang disuruh je lah buat. Tapi kadang-kadang yang tak suruh tu lah yang nak dia buat mana. Yang disuruh tu malas nak buat. Kan? Maknanya tu dah terbalik lah, dah terbalik. Misalnya apa nak misalnya ni? Baca Quran. Ya. Malas ya. Kalau tak masuk grup dengan tak ngaji dah. Contohlah. Taklah orang tak masuk grup tu memang tak ngaji. Itu contohlah kan. Tapi yang tak suruh tu tengok apa Facebook, tengok macam-macam tu lah. Ui, tak tengok lah satu hari. Tak jadilah. Tapi tak ngaji dalam satu hari tak ada apa-apa pun. Tak rasa apa pun. Tu maknanya kecenderungan tu lah. Kalau pun tak boleh lebih kan, biarlah seimbang. Ya seimbang tu muncul hati tu. Apa namanya, yang Tuhan suruh dan Tuhan larang, bukanlah makna tak salah berdosa tengok Facebook tu. Nak ya tahu pada Menteri ni siapa kan. Siapa nak pilih kan. Nak ya tahu kan. Tak adalah lantak lah siapa-siapa nak jadi, taklah. Tapi taklah hidup kita ni untuk itu semata-mata. Sampai ngaji pun tak payah. Kan? Maknanya yang Tuhan suruh tu kita buatlah. Yang Tuhan tak suruh tu tak payahlah buat. Tapi beri ya nak buat yang Tuhan larang tu. Macamlah kalau kita tengok kan musuh-musuh Islam ni, dia memang cari apa yang Tuhan suruh orang Islam ni, itulah yang dia orang dorong supaya orang Islam ni buat. Mana yang Tuhan larang, apa sih cakap dia? Terbaliklah kan. Makna yang Tuhan suruh didorong supaya tak payah buat. Yang Tuhan larang didorong supaya buat. Macam pakaian kan. Cuba tengok pakaian, tengoklah orang putih ke orang tak putih ke. Ada ke orang hitam kan serupa. Apa namanya ni? Yang lelaki tu ya Allah, dengan singlet, kemeja, lepas tu dalam di apa sebelum blazer tu ada lagi yang kecil tu apa nama tu? Kan? Berapa lapis tu? Lelaki, lepas tu baju lengan panjang, blazer pun lengan panjang. Kan? Yang perempuan ni musim sejuk ni. Tak musim sejuk pun dalam bilik aircon, kan? Aircon pun macam tak mana boleh punya. Ni kan memang sejuk kan. Tapi yang perempuan tu tali ini pun tak ada. Pakai ni ya kan. Lepas tu mendada ya kat sana ke sini kan. Lepas tu dengan kain ni. Adalah kain tu sampai ke bawah tapi bolah sampai pangkal pohon kan. Makna orang musuh Islam ni memang sangat berusaha supaya yang Tuhan suruh jangan buat. Yang Tuhan larang itulah rasa buat. Maknanya musuh manusia bukan hanya iblis dan syaitan tetapi manusia. Syaitan iblis berwajah manusia, kan? Jadi bola sampai ke situ tadi tu. Maknanya hati kita tu lah kan kena bersih. Kalau dari segi fizikal nak bersihkan hati ni buat liver detox kan. Tapi kalau dari segi rohani kena detox lah.
Yang Tuhan suruh tu kita buat, yang Tuhan tak suruh tu tak payahlah susah-susah nak buat. Dia tak suruh, kan dilarang. Yang nyebut nak buat yang tak suruh tu pasal memang cari naas lah, betul tak? Ya. Okey. Jadi semuanya tu berpunca dari hati. Rupanya organ dalaman kita ni yang paling besar hati. Ya. Besar waktu hati dan kan itu lain lah hati kan. Organ dalaman kan. Orang biologi faham makmiat lah tu. Saya ni baru nampak lah gambar kan. Hati yang paling besar. Lebar. Hati ni kan lebar. Jantung tu kecil lah. Walaupun pesawat ke situ kan, tapi hati memain peranan yang sangat penting. Hati hati rohani dan hati jasmani. Jasmani itu yang fizikal lah kan. Jadi kalau baik hati, dia kata seketul daging. Baik seketul daging tu hati tu baik seluruh jasad. Kalau rosak seketul daging hati itu, maka rosak seluruh jasad. Okey. Contoh itulah kan. Kita nak bawa contoh ni kita punya aktiviti lah kan. Misalnya tiap-tiap ujung bulan kita kumpul duit, kita buat wakaf tunai untuk anak-anak yatim. Bukan saja yatim, piatu lagi kan. Alhamdulillah kita ada 3 grup. Yang luar ini 9 tu biarlah orang lain pula kan. Kita tak usahlah tomak mana. Yang lanori lah kita ambil. Sebab ada yang luar negeri 9 pun kan. Yang kehilangan mak ayah lagi lah musim COVID ni kan. Jadi kita dapat 3 keluarga tu dah sangat bersyukur lah. Jadi saya nak contoh sini ni. Kita beri makan, beri bantuan ke anak yatim ni. Kerana apa? Kerana kita tunduk dan taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Kenapa kita bantu anak yatim tu, bagi anak yatim tu, kita tak kata bantu, kita kata amal jariah, kita kata infak, kita kata wakaf tunai ya. Maknanya kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah ya. Kalau kita bagi makan atau beri bantuan tu kerana simpati saja, sianlah budak-budak tu. Dah lah mak tak ada, ayah pun sama tak ada. Seorang tak mati ya. Jadi kalau dek kesian, dek simpati, dapat tak pahala. Budak-budak tu dapatlah pembelaan, ada orang bantu. Tapi kita yang memberi ni sebab niat kita tu. Jadi lepas ni kita ni tak boleh jom bulan kan? Betul lah niat ya. Kerana Allah tu. Beri infak, beri wakaf tunai kepada anak yatim ini. Lillahi ta'ala. Tiga keluarga, bukan 3 beradik. Yang pertama 5 beradik, yang kedua 8 beradik, yang ketiga 5 beradik juga kan? Ya. Nak bagi tahu satu. Nah ni Kiah bagi tahu saya ni. Mana Kiah tadi? Kiah. Si Helfi. Macam mana nyebut Kelas online. Itulah yang sejak off. yang dia tak buka suara. Dia ayah mati tapi mak lagi kan. Tapi sekarang ni mak dah balik. Lepas tu kita nak ambil yang Lia tu. Kita ambil yang nak ambil Lia. Jadi kita left lah si Halfi. Halfi. Rupa dia dah kahwin. Halfi dah kahwin. Dia tak masuk belajar ke mana-mana. Lepas dia dapat result STP tu, dia bekerja. Lepas tu dia dah kahwin dah. Awal tahun ni kan kan? Tahun ni kan? Bulan berapa tu bulan Ujung tahun Tak ada kat situ. Tak ada kat situ. Sekejap tengok balik.
Gambar gambar pengantinnya kau main cegak lagi. Wah, senyum lebar lah dia. Maknanya dia memang boleh berdikari dan dia boleh membina keluarga. Maknanya pendapatan dia mungkinlah menjamin kan. Ada satu mak adik-beradik pun Kat wheelchair bang. kan. kat Okay lah, memang patutlah kita tinggalkan dia dan kita ambil Lia. Ya, Lia ada ramai adik-beradik kan. Okay. Jadi kita betul niat kita ya. Ya. Infak ataupun wakaf tunai untuk anak-anak yatim lillahi ta'ala. Senang je lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu lama dah lancar kan? Okay. Dan kalau tak ada niat macam tu, lillahi ta'ala tu kan, anak yatim tersebut dapatlah pembelaan namun di sisi Allah tiada ganjaran dan tiada nilai pahala. Apa nama ni, mudah-mudahan yang lepas tu kita niat aku lah kan. Semua mungkin lillahi ta'ala tak sebut kan. Lepas ni kita sebut lah ya. Mana yang tak sebut lah, yang dah sebut tu betul lah tu. Okay. Niat sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Setiap permulaan kepada amalan yang berfaedah akan menjadi ibadat disertai dengan niat, dan niat tersebut mestilah hanya untuk mendapat redha Allah ataupun kerana Allah. Ni kawan-kawan, kalau misalnya niat ni walaupun kita tak sebut nawaitu ke apa benda kan, kalau kita bismillah pun macam kita ni hadir kelas ni. Tadi kita bismillah kan? Bismillah tu niat lah tu. Nama Allah. Ya? Dapatlah pahala menuntut ilmu. Kan? Pahala perbincangan ilmu. Tapi sebelum buka link tadi memang niat dah nak belajar kan? Tambah lillahi ta'ala. Nanti minggu depan jangan lupa lillahi ta'ala ya. Orang mukmin tak payah nak nawaitu pula bagi sewajarnya sentiasa sabar dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal-amal soleh dan tidak terperdaya dengan pujian yang diterima. Begitu juga mereka tidak lemah dengan cacian dari orang fasik. Maksudnya macam ni. Alah rajin bonal lah tu, sedekah nak nunjuk lah tu. Tu cacian kan? Alah tak sesudah sedekah lagi, wakaf lagi apa kan? Yalah cacian ke ataupun memang aku cecap ni sedekah tu dah. Tu dah minta pujian dah pula tu kan. Jadi yang macam tu semoga kita sabar kalau ada lah kan. Tapi tak ada ke terang tak ada kan? Ada ke siapa terang? Tak ada. Kata dia grup pengetua perempuan tu. Ngado tu. Wakaf sana, wakaf sini. Kau ada lah terongan misalnya kan. Lupakan Sabar. saja. Sabar lah. Sabar ya. Sebab kita tak usah Tawan. tak usah Tawar hati. tawar hati kerana pujian ataupun mogah kerana pujian ataupun tidak jauh diri sodih dan sebagainya kerana cacian. Tu sebab yang kita buat tu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, kerana Allah ya. Jadi kita nampak di sini ya, Islam ni agama yang menggabungkan amalan zahir dan amalan batin. Sedekah zahir, batinnya niat lillahi ta'ala kan. Amalan batin niat tu. Jadi kita kena betulkanlah niat kita. Okey. Jadi hadis tentang niat ni memandu kita agar ikhlas dalam melakukan amal ibadat supaya mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Mohonlah kepada Allah
agar dikurniakan sifat ikhlas dan melaksanakan amal soleh. Hanya dengan niat yang ikhlas akan mendapat ketenangan dan kejayaan dalam hidup. Berilah perhatian untuk memperelokkan niat dan keikhlasan kepada Allah. Okey, ada 5 minit kalau ada nak bincang apa-apa. Kalau tak, saya nak bagi biodata Khalifah Umar yang meriwayatkan dari Nabi. Nak tak dengar cerita Sayyidina Umar sikit? 5 minit Okey. Ni kitabnya. Ni kitab Menteri Agama yang dah tak jadi menteri tu. Dr. Zulkifli, ya. Al-Kafi. Kitab dia, kita hadis lah ni. Dalam ini dia ada dia berada beri biografi ringkas Umar bin Al-Khattab. Saya baca laju-laju ya. Nak ambil masa ni. Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qarb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luay. Jadi Ka'ab bin Luay ni keturunan Nabi kan? Jadi berlapis-lapis lah detik tu ada kaitan sebenarnya Umar Al-Khattab ni dengan Nabi. Dari segi nasabnya ya. Lepas tu nasab Sayyidina Umar berhimpun dengan nasab Nabi. Nasab ni keturunan ayah pada Ka'ab. Bukan surat berapa kat tu? Ya. Bukan surat berapa? Siapa dah buka tu? Dalam kitab ni. Ada Oh, yang kitab tak ni. ada dekat apa? Dekat kitab Kitab awal. lain. Kitab lain ya. Apa nama ni? Dia diberi gelaran Abu Hafs. Ataupun dalam kitab kita yang tadi ni Abu Hafsah katanya kan? Abu Hafs. Diberi gelaran kepada beliau ketika peperangan Badar. Nabi beri gelaran tu. Sebab dia macam singa. Garang. Lagi satu, Nabi juga beri gelaran Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Al-Faruq ni dia pemisah antara yang benar dengan yang batil. Bila dia masuk Islam, wah banyak betul yang terpisah. Yang Faruq, yang apa? Yang benar dengan yang batil. Sebab ada seorang menyebut kami tidak mampu melakukan solat berhampiran Kaabah sehingga Islamnya Umar. Makna orang semua takut ke Umar, kafir-kafir tu takut ke Umar ni. Bila dia dah Islam, wah beranilah pergi sembahyang ke Kaabah. Sebab itulah dia ni bapa singa. Abu Hafs. Tapi anak dia Hafsah. Tak ada pula Hafsah tu dia singa betina kan. Okey. Seterusnya, beliau merupakan khalifah kedua umat Islam selepas Abu Bakar pada tahun 13 Hijrah. Beliau juga merupakan orang yang pertama menggunakan gelaran Amirul Mukminin. Sayyidina Abu Bakar tak sempat menggelarkan dia tu sebagai Amirul Mukminin, tapi khalifah sahaja. Tapi Umar ni khalifah Amirul Mukminin. Amir tu maknanya raja. Mukminin tu orang-orang mukmin. Orang-orang berimanlah kan, orang Islam. Ketika zaman jahiliyah, Umar Al-Khattab merupakan antara pemimpin besar Quraisy dan beliau juga merupakan utusan apabila berlaku pergaduhan dan peperangan antara kaum Quraisy dan dengan kaum-kaum lain. Dia memang lead lah, memang singo lah. Ya. Nah, dia memang hebat. Beliau memeluk agama Islam ketika berusia 33 tahun, iaitu 6 tahun selepas Nabi dibangkitkan menjadi rasul. Keislamannya itu merupakan pembukaan kepada umat Islam sehingga Abdullah bin Mas'ud kata tadi tu, kami tak mampu melakukan salat berhampiran Kaabah sehingga Islamnya Umar. Dia ni meluk Islam dengar adik dia mengaji kan. Adik dia nama Fatimah ke apa? Adik dia sedang mengaji Quran. Dia dengar ayat yang adik dia baca tu. Toha. Surah Toha. Surah Toha. Yang waliyatalattaf tu ke? Toha Ustaz ni kakku. Surah dia kan? Surah Toha. Surah Toha. Tapi ayat dia tu. Ayat tu kan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa tu kan. Dia baca tu kan.
Jadi dia dengar ayat Quran yang dibaca adik-adik tu. Lepas tu kan Sayyidina Umar ni adalah seorang daripada 10 orang yang Nabi kata sahabat dia jamin masuk syurga. Hadis Nabi sebut tu asyaratun fil jannah. Nabi SAW bersabda asyaratun fil jannah. 10 orang ni terjamin masuk syurga. Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar masuk syurga. Wa Umaru fil jannah. Sayyidina Umar masuk jannah. Osman fil jannah. Osman masuk jannah. Ali fil jannah. Sayyidina Ali ya. Talhah fil jannah. Zubair ni ayah pada Talhah ni ya. Dua beranak ni masuk surga ni. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya tu. Jadi macam apa? Dia jadi macam Baitul Mal, jadi macam perbendaharaan negara kan, kekayaan Abdurrahman bin Auf ni fil jannah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Jadi 10 sahabat ni Nabi jamin 10 tu masuk syurga tanpa hisap ya. Lalu Siratul Mustaqim lebih laju dari kilat kan. Ya Allah, 10 terjamin kan. Jadi siapa-siapa yang mencaci Sayyidina Ali, siapa mencaci Sayyidina Umar, Abu Bakar, semua tu macamlah dia tu pun garanti masuk syurga kan. Padahal orang-orang dicaci tu semua dah dijamin masuk syurga. Ada yang Syiah lah nombor satunya. Syiah kalau mencaci Abu Bakar, Umar, Osman, ya Allah hai. Apa dia kata Hafsah anak Sayyidina Umar tu, oi memang dicela, dihina lah dengan Aisyah semua tu. Aisyah tu anak Abu Bakar. Aisyah kawan kita ni binti Abu Bakar kan. Aisyah Abi. Aisyah Abu Bakar. Lepas tu Hafsah binti Umar kan. Dia caci kau main. Macamlah dia yang betul kan. Dia kata Allah silap kata dia, patutnya kan Muhammad jadi nabi terakhir dia, patutnya Ali. Kan mabuk tu. Tu kerja orang Syiah lah, sebab hadis-hadis palsu semua dia orang yang buat. Jadi itu di antara yang terkandung dalam biodata Sayyidina Umar ya. Kita ada 5 minit lagi. Kita nak berselawat kan? Ya. Nak berselawat ni biar dah ialah keluar suara. Kau tak rasa apa? Kelang kabut. Bila dengar suara dia tu kita ikutlah sama-sama di rumah. Kiranya kita berjemaah lah di rumah tu. Okey. Sebelum kita berselawat, ni Nun tak nampak apa mulut ni. Syah buka Syah. Lupa nak ambil gambar tadi lah. Syah buka muka. Radiah. Radi. Lela, Faridah, Leha ni memang dia tak apa tak dapat buka okey. Apa nama ini? Kita baca, kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kepada David. Okey, 1, 2, 3. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibu salam alaika. Salawatullah alaika.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih Ustazah. Sama. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Terima kasih Ustazah. Ustazah. Nak ambil gambar. Syah keluar muka Syah. Datuk Kasum. Tunjuk muka Datuk. Ya Allah, rindunya nak jumpa muka dia. Datuk Kasum, tunjuklah muka. Ada chat ni dia ke yang tulis ni? Datuk. Tak ada, tak dapat kot, tak dapat keluar gambar kot. Ambil je lah. Okay, ready? Tengok kamera. Okay, dia 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa jauh. Ustazah Zainab.